Baik, Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dengan kami. So, nak tanya sikit lah berkenaan Satu Haji. Satu Haji kat mana? Saya rasa daripada Parit Perak. So, education background cik tak? Saya yang pengajian di Universiti Melaya pada tahun 96. Kemudian buat master pun di Universiti Melaya dah tamat pada tahun 96. Kira 10 tahun dekat lah di Universiti Melaya tu. So, cik pula ni dah berapa lama kerja kat sini? Saya dah lebih kurang 26 tahun. 26 tahun. Mula-mula kolej ni Mula daripada saya akan bermula di Bani, di kolej KPT. kolej sampai dalam Marabangi sebut ya. Sampai nama dululah. Kemudian berpindah ke Kuantan, kemudian balik semula ke Bangi, kemudian pindah ke KL. Sampai sekarang lah. 26 tahun dah. Bagaimanakah didikan ibu bapa Tuan Haji mempengaruhi kemahiran interpersonal dan kepimpinan Tuan Haji? Okey, so didikan ibu bapa itu memang paling penting dalam membentuk kemahiran interpersonal pada kepimpinan seseorang. Ya, ini kerana sejak kecil lagi anak-anak belajar melalui interaksi dengan ibu bapa dan orang lain di sekitar mereka lah. Ya. So cara ibu bapa memerhati dan juga merespon kepada keperluan emosi dan juga perilaku anak mereka dapat mempengaruhi kemahiran interpersonal dan kepimpinan mereka pada masa depan. Ya. So misalnya jika ibu bapa memperlihatkan kepekaan dan pemahaman terhadap perasaan dan keperluan anak mereka, anak-anak tersebut dapat belajar untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Ya. So jika ibu bapa memberikan kesempatan untuk memimpin dan mengambil keputusan sejak kecil lagi, anak-anak dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang berdaya saing dan berkeupayaan membawa perubahan yang positif. Okay. So sebaliknya, jika ibu bapa tidak memberikan perhatian dan menyokong perkembangan anak-anak dalam kemahiran interpersonal dan kepimpinan, anak-anak mungkin kurang berdaya saing dalam berinteraksi secara sosial dan kekurangan keyakinan dalam diri mereka sendiri. So namun penting untuk dikatakan bahawa pengaruh ibu bapa bukanlah faktor tunggal, bukanlah the only way dalam bentuk kepribadian seseorang. Ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kemahiran interpersonal dan kepimpinan seseorang, seperti experience dia, pendidikan dan juga lingkungan sosial yang mereka hadapi lah. Terima kasih Haji. Banyak panjang. Untuk soalan yang kedua, apakah nasihat Tuan Haji untuk pelajar kolej? Apakah perkara yang perlu dilakukan untuk memupuk sifat kepimpinan mereka yang berumur awal 20-an? Okey, sebenarnya banyak perkara yang dilakukan oleh mahasiswa yang especially yang berumur awal 20-an macam awak semua lah. Berapa umur awak sekarang? Sekarang 22. Kira macam awal 20-an kan. So pertamanya kita ambil peluang untuk terlibat dengan aktiviti-aktiviti curriculum macam ni lah. You ada masuk apa masuk kelab ke apa ke? Ada kelab muzik, English, curriculum, masuklah menjadi ahli kelab, satuan atau badan kebajikan di universiti lah. So aktiviti-aktiviti ni dapat membantu awak untuk membangunkan kemahiran kepimpinan, itu mengasah kemahiran sosial dan membina jaringan yang luas. Yang keduanya ialah kembangkan kemahiran komunikasi yang efektif. Itu sebagai seorang pemimpin, awak perlulah berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Itu masuklah kemampuan mendengar, bertutur dengan jelas dan memberikan maklumat balas yang tepat. Yang ketiga, kita mesti ambil tanggungjawab, ambil keputusan dan juga ambil tanggungjawab. Itu seorang pemimpin harus dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggungjawab atas keputusan tersebut. So ketika anda berada dalam kedudukan kepimpinan, pastikan anda dapat mengambil keputusan dengan secepat mungkin dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. So kita kena tackle soalan ataupun masalah, isu dan kita selesaikan dengan efektif lah. Kemudian kita mesti menjadi teladan yang baik. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memimpin dengan contoh yang baik dan berikan inspirasi kepada orang lain.
Kemudian kita juga harus mempraktikkan nilai-nilai yang ingin kita teladankan seperti integriti, dan juga kejujuran dan juga kerja keras. Yang seterusnya adalah belajar dari pengalaman. Sebagai seorang pelajar, awak mungkin akan mengalami kegagalan dalam usaha memimpin, namun kegagalan tersebut dapat menjadi pengalaman yang bergunalah bahagia jika anda belajar daripada ini. Selalu meninjau semula keputusan anda dan buat penyesuaian yang perlu untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan anda. Seterusnya, kita kena kembangkan pemikiran kritis dan juga kreativiti. Iaitu seorang pemimpin harus dapat berfikir secara kritis dan juga kreatif dalam menyelesaikan masalah dan dalam memimpin pasukan. Pelajar juga harus melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi inovatif untuk menangani masalah. So jadilah penyelesaian masalah yang proaktif juga. Itu sebagai seorang pemimpin, anda harus dapat memecahkan masalah dan juga menangani konflik dengan cara efektif dan proaktif. Pada masa yang sama juga, pastikan anda mendengarkan pandangan dari semua pihak yang terlibat sebelum membuat keputusan. Kemudian seterusnya, belajar daripada mentor dan inspirasi anda. Mentor, so cari seorang yang punya kepimpinan yang anda kagumi, dan pelajari dari cara mereka memimpin dan mengatasi masalah. Jadilah penjelajah dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan diri anda. So sekiranya anda mengamalkan sifat nasihat ini dan berusaha untuk memupuk sifat kepimpinan yang berkembang, anda akan dapat membina kepribadian dan kemahiran yang diperlukan untuk memimpin dan mencapai kejayaan dalam kerjaya anda. Dan jangan lupa tak apa terperinci. Okay. Untuk soalan yang ketiga, siapakah idola Tuan Haji yang Tuan Haji look up tu lah? Apakah yang membuatkan mereka dijadikan sebagai idola Tuan Haji? Sebenarnya idola saya satu je pun. Jadi selain daripada dia, sebagai seorang Islam, saya idola saya adalah Rasulullah. Itu idola saya. So tak lain yang saya jadi idola. Walaupun ada orang-orang lain lagi yang tapi dia tetap, baginda tetap menjadi idola saya kerana dia dianggap sebagai seorang sempurna dalam tata cara hidupnya dan etikanya, moralnya, kepimpinannya juga. Dan dia memperjuangkan keadilan, kejujuran dan kasih sayang di antara semua orang lain. Semua orang lah. Selain itu juga dia menunjukkan kemurahan hati dia, kerendahan hati, ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, kan? Kemudian melalui ajarannya juga yang suci, contoh hidupnya, Rasulullah SAW ni menginspirasi umat Muslim untuk hidup dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kerendahan hati, kasih sayang dan toleransi. Dalam ajarannya, dia mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, menolong orang lain yang memerlukan, memaafkan kesalahan dan mencari pengetahuan. Oleh kerana itu, Rasulullah dianggap sebagai idola oleh saya lah, kerana ia memberikan teladan bagi saya dan juga insan lain lah, bagaimana hidup yang baik dan bermakna. Itulah. Terima kasih jawapan tu. Dan soalan yang seterusnya, apakah sifat yang diperlukan oleh setiap pemimpin yang pada pendapat Tuan Haji amat penting untuk menjadi pemimpin yang berkaliber? Sebenarnya soalan ni berkaitan dengan soalan nombor 2 tadi, lebih kurang sama. Cuma saya akan mungkin ini untuk yang dah jadi pemimpin, kan? Okay. So beberapa sifat yang penting, antaranya adalah integriti. So pemimpin haruslah jujur dan dapat dipercayai lah, kan? Pemimpin yang memiliki integriti yang tinggi akan memiliki rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya dan akan memiliki kemampuan untuk memimpin mereka secara efektif. Kemudian dia mesti ada visi dan misi. Visi dan misi macam kita ada definisi dan misi, kan? Seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi yang clear, yang jelas, dan dapat membuat orang-orang sekitarnya untuk bergerak menuju tujuan yang sama. So satu syarikat tu ataupun satu pulau tu mesti ada satu objektif apa nak capai, kan? Pemimpin yang memiliki visi yang kuat dapat menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk memperjuangkan tujuan bersama. Yang ketiganya ialah dia mesti mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. So seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik supaya dapat memberikan instruction ataupun dengan jelas, dan dapat menginspirasi orang lain untuk beraksi, kan?
pemimpin yang efektif haruslah dapat berbicara dengan jelas dan mendengarkan dengan yang baik. Kan kalau dia agak-agak nak mengarahkan, so itu bukanlah pemimpin yang baik kan, susah. Kalau saya pun susah kan. Kemudian kepimpinan, seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan untuk memimpin dan memberikan arahan yang tepat pada orang-orang di sekitarnya kan. Pemimpin yang baik haruslah mampu mengambil keputusan yang cepat, memimpin dengan tegas dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Kena confident kan. Tak agak-agak dia bagi penyelesaian tu, nanti pun tak percaya. Okay. Kemudian penting iaitu kemampuan untuk pemimpin tu mendelegasikan tugas dia. Delegate tugas ya. Sebab kadang tu dia terima arahan, bukan dia dapat semua. Dia kena delegate pada orang-orang bawahan atau ahli kumpulan dia. Kalau dia tak pada delegate, habis ya. Dan ada kerendahan hati ya. So pemimpin harus memiliki sifat-sifat kerendahan hati dan dapat menerima masukan dan juga kritikan daripada orang lain lah. Dia tak boleh nak terpaksa sentap kan. Dia kena tabah. Kalau kritik dia kena terima. Okay. Itu antara sifat-sifat yang penting bagi seorang pemimpin yang berkaliber lah. Alright, soalan seterusnya, apakah hubungan rapat antara pekerja atau ahli kumpulan dan ketua adalah perlu atau hanya kekal dengan sikap profesionalisme? Ini memang kita selalu hadapi masalah sama. Ada setengah bos dia boleh meninggal orang dengan anak buah dia. Setengah bos dia ada gap, ada boundaries dia, ada boundaries dia, ada yang boleh kecil, ada boleh besar kan. So macam-macam lah ya. Dan hubungan ini juga perlu dialin dengan sikap profesionalisme dan saling menghormati sebenarnya ya. Ketua dan pemimpin pula bertanggungjawab untuk memimpin dan mengarahkan tim ataupun kumpulan dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan ya. Untuk mencapai tujuan ini, mereka perlukan dukungan dan participation dari anggota tim atau kumpulan ya. Okey. Oleh kerana itu penting bagi ketua ataupun anggota kumpulan untuk menjaga hubungan yang baik dan membangun kepercayaan satu sama lain. Itu penting ya untuk adakan hubungan rapat ni ya. Kemudian dalam menjalin hubungan ni, sikap profesionalisme harus tetap dijaga. Walaupun ada ni, tapi kena jaga juga gap tu kan. Setiap orang harus bertindak dengan etika dan menghormati hak dan kewajipan masing-masing. Hal ini meliputi komunikasi yang jelas dan terbuka, penyelesaian konflik dengan cara yang efektif dan adil, serta penyelesaian tugas dengan cara yang teratur dan juga efisien ya. So dengan menjalinkan hubungan yang sihat begini dan saling memadukan, ketua dan anggota kumpulan dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Okey. Tuan Haji, bagaimanakah cara Tuan Haji menerapkan gaya hidup seimbang sebagai seorang pemimpin atau ketua dan kepentingan diri sendiri Tuan Haji? Okey. Sebenarnya saya pun tak jaga besar pun tak jaga kat sini. Kecil je kan, tapi selalulah saya kena mengarah. Saya ketua yang ada bahagian curriculum, ada bahagian usahawan, kaunseling. So saya kena jaga semua. Maknanya ada beberapa orang bawah kan ya. So tapi saya kena seimbangkan lah. Kadang-kadang saya juga ada tugas saya sendiri kan. So tugas mereka, tugas saya juga. Dan tugas saya bukan tugas mereka. Saya ada tugas yang saya kena atur sendiri kan. So macam mana caranya lah, kita kena jaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kedudukan pekerjaan adalah kunci penting untuk mempertahankan kesihatan mental kita kan, dan juga fizik yang baik yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjaya dan juga produktiviti kita. Mental penting ya. Kalau kita terlampau stres tak boleh kan ya. So berikutlah beberapa cara lah bagaimana saya menerapkan gaya hidup seimbang sebagai seorang pemimpin atau ketua. Iaitu saya menetapkan priority. Mana yang penting dulu. Saya selalu memikirkan dan meletakkan prioriti yang jelas dalam hidup saya dan pekerjaan. Saya cuba untuk membagi waktu saya dengan bijak antara pekerjaan, keluarga saya, teman-teman dan juga aktiviti sosial saya lah. Aktiviti hobi. Yes, saya kena bijak lah. Kalau tak, nak kerja je, stress kan. Kena seimbangkan. Kemudian saya kena jaga kesihatan saya. Saya selalu berusaha untuk menjaga kesihatan saya dengan rutin, olahraga. Dan contoh sekarang ni banyak suplemen kan. Macam umur saya dah 54 ni, sebenarnya bukan vitamin lah, multivitamin, teratur kompleks untuk minda dan sebagainya lah. Itu penting tu. Kesihatan diri dan juga di samping fizikal, mental, rohani pun kena jaga juga. Dan solat lah, solat tu penting kan. Kemudian mengambil waktu untuk diri sendiri, itu memang very important.
sibuk macam mana pun kita kena bercuti juga. Kan, tak boleh kerja je 24 hours kan, kena bercuti. Kadang-kadang tu kita cuti ke baru di rumah je. Itu pun dah kira relax. Boleh, kadang kita boleh calm down, kita boleh tension tu. Bila balik office next week dah Charge balik. dah charge balik. Kan. Kemudian kita mesti ada komunikasi terbuka. Saya selalu membuat komunikasi dengan anggota tim. Kadang tu bila saya jumpa, kadang tu saya tak jumpa ramai lah, jumpa 2-3 orang je. Ada masalah tak? Kenapa saya masalah keluarga ke, masalah office tu. Itu penting. Komunikasi tu, jangan pendam. Kan? Dia boleh releasekan tension kita. Kemudian kita kena rencanakan jadual kita. Saya selalu merencanakan jadual. Saya kadang tu saya guna ni lah, kita ada kalender kan. Tahulah kalender, kalau ada apa nama tu, important days tu saya dah set kan masa tu. So bila ada pertindahan tu, kita tak boleh. So kita dah set kan. Nanti kalau ada yang nak minta saya hadir ke apa kan, kata tak boleh kan. So kita taklah, orang kata terlampau apa nama tu, tak dah terkongkong dengan banyak kerja-kerja kita. Kita dah rancang semua ni kan. Okey. Tuan Haji, apakah kaedah yang Tuan Haji gunakan untuk meningkatkan motivasi ahli kumpulan untuk memantapkan prestasi mereka di tempat kerja? So apa nama tu, untuk motivasi penting kan. Sebab dia satu momentum lah. Kalau kita tak motivasi, kita pun tak ada kerja, kita pun malas tak kerja. You ada lah kan, kalau study tu kalau tak ada motivasi, malas kan. Kalau tengok lecturer macam tu pun you malas nak kerja kan. Tengok bangunan pun tak nak kan. So saya apa nama tu, peningkatan motivasi ni adalah salah satu fokus utama saya sebagai pemimpin. Mungkin ada beberapa kaedah yang saya gunakan. Pertamanya, saya mempertegaskan visi dan misi saya kat sini lah, visi dan misi UPTM ni. Saya selalu memastikan bahawa anggota ataupun tim itu memahami visi dan misi UPTM. So dia tak tergelincir lah, ikut je kan. Kita ada arah, macam kita ada Al-Quran lah, kita ada panduan je kan. Macam tu. Kemudian memberikan dukungan dan umpan balik. Dukungan dan umpan balik. Maknanya contohnya saya selalu memberikan pujian. Bila satu hantar terima kasih banyak, susah je awak kan. So mereka pun bila buat kerja tu dia rasa macam termotivate. Kan, tak ada macam bila hantar tu kita diam je, tak ada kata apa-apa. Kita kena tengok mata dia, terima kasih banyak, susah awak je kan. So ada umpan balik. So mereka pun akan, the next time dia orang akan bagi more ni lah. Kan, itu cara kita, salah satu cara lah untuk ni kan. Tambah yang staff-staff yang dah berumur, kan, dia perlukan perhatian lah itu. Kemudian menetapkan tujuan yang realistik. Saya selalu menetapkan tujuan yang realistik. Maknanya kadang-kadang tu kita tujuan tu ada tujuan kadang tu apa dia bos mengarut tu kan. Itu pun nak ke, laporan macam ni nak ke kan. So kita kena ada tujuan report tu bermakna lah. Bukan tu report yang semata-mata, report yang semata-mata macam sampah kan, tak berguna. Dia pun masa buat pun dia kata apa ni report macam ni pun nak ke kan. So kita ada report yang ada realistik je kan. Kemudian kita kena sediakan peluang pengembangan. Saya selalu menyediakan peluang pengembangan untuk anggota tim ataupun staf saya, seperti latihan atau program pengembangan. Maknanya saya selalu minta lah, kalau ada dia nak pergi kursus ke apa ke, boleh bagi tahu saya. Saya beritahu pada admin lah. Kadang-kadang dia nak kursus-kursus yang meningkatkan motivasi, kemahiran kan. So tak adalah duduk office saja. Mungkin saya cadangkan mereka buat kat luar ke apa ke. So kita boleh, itu satu cara untuk meningkatkan motivasi. Kemudian kita mesti akui pencapaian mereka. Saya selalu mengakui pencapaian yang baik dari anggota staf saya, iaitu saya memberikan apresiasi lah yang tulus. Contohnya kalau di peringkat UPTM ni ataupun KPTM ni, kita ada majlis apresiasi staf kan. Contohnya berkhidmat 26 tahun saya kan, berkhidmat 11 tahun, 10 tahun, dia adalah macam sedikit ibuhan. Itu apresiasi lah, penghargaan. Ada kat personal macam bos-bos sendiri dia belanja, walaupun tak ada UP tak bagi dia, mungkin dia kita keluar makan, tak guna duit dia kan. Jom kita makan. Atau very simple je benda-benda. Kalau tu belanja aiskrim je ke, lah kan.
Dia yang penting dia boleh menambahkan motivasi dia. Itulah antara ni. Okey, Haji. Bagaimanakah cara Tuan Haji memastikan setiap tugasan disiapkan tepat mengikut jadual? Dia penting sebab kita banyak macam UPTM ni kan. Kita ada arahan daripada MARA, kita ada arahan daripada KPT, kita ada arahan daripada HQ sendiri. So mereka ada jadual masing lah kan. Kadang tu kita rasa macam ada yang bertindak dan sebagainya. So sebagai seorang pemimpin, penting bagi saya untuk memastikan bahawa tugas ni siap pada waktunya. Pertamanya, tetapkan jadual tu. Macam saya katakan, dekat dalam kalender tu ada jadual. Saya selalu menetapkan jadual jelas dan realistik untuk setiap tugas ataupun projek. Yang keduanya, menetapkan prioriti saya lah. Maknanya ada projek yang perlukan siap cepat. Maknanya mana yang kita rasa perlu siap mungkin minggu depan, dan mungkin minggu depan ada 2-3 projek kan. Itu mana kita rasa macam mana yang kita berat tu kita bolehkan dulu. Yang ringan kita boleh kemudian sikit. Kan. Kemudian kita mesti berkomunikasi lah, sentiasa berkomunikasi dengan anak buah lah. Dah siap ke belum? Macam mana tu kita diam, kita hantar ini nak minggu depan dia diam je. Bila hari nak dapat report tu bertanya. Susah kan? Maknanya mungkin dia lupa. Walaupun kita email ke apa ke kan, dia lupa. So sentiasa berkomunikasi. Itulah antara yang saya Efektif. kena buat macam tu. Komunikasi. Okey, soalan seterusnya. Dalam kebolepasaran graduan, apakah kemahiran yang paling penting yang dituntut oleh majikan terhadap seorang pekerja? Itulah bila kita dah bekerja ni, bila kita interview kan, dia tak tengok sangat kita punya CV apa tu kan. The first impression masa interview tu sendiri. Dia perlu tunjukkan inilah ciri-ciri yang meyakinkan mereka. Dan apatah lagi masa bekerja nanti, sebab kadang tu ada tempoh percubaan. Kadang masa you bekerja tu ada 2 bulan, 3 bulan nampak budak tak boleh. Budak tu macam tak boleh buat pun, buanglah kan. Kena sambung lah. So kemahiran yang paling penting yang dituntut oleh majikan saat kerja, pertamanya lah kemahiran interpersonal. Interpersonal. Itu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Sekarang kerja kena komunikasi telefon. Komunikasi bukan setakat verbal, written, semualah kan. Itu pun cara komunikasi yang baik. Bekerja dalam tim, beradaptasi dengan lingkungan kerja yang beragam, berbagai-bagai kelompok sosial lah yang awak kena hadapi, ya. Serta memahami keperluan pelanggan ataupun klien. Kemudian kemahiran berfikiran kritis. Itu memang dia critical thinking, kan. Kemampuan untuk menganalisa, mengevaluasi, menganalisis, memecahkan masalah dengan cara rasional dan efektif. Kemudian kemahiran IT lah, digital kan. Sekarang kita hari semuanya pakai digital, sama TikTok sebagainya kan. Maknanya kita kena tahu peredaran zaman lah. Kerana orang boleh bisnes dengan TikTok pun. Dengan TikTok pun dia boleh buat bisnes kan. So bukan cakap pergi buka booth dan sebagainya. So kita buat kemahiran IT itu penting, digital kan. Kemudian kemahiran kemahiran kepimpinan, itu kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi pemimpin ataupun menyusun atur staff dengan efektif, ya. Kemudian yang okeynya lagi ialah kita ada kemahiran keusahawanan. Maknanya sebab semua macam you pergi ke company dia ada semuanya bisnes kan. So mungkin you ada macam kemahiran lain ekstra tu, dia boleh sumbangkan kepada company tersebut untuk menambahkan dia punya income company, profit dia kan. Itu penting. Ataupun kemudian kemahiran pengurusan waktu. Maknanya masa you kerja nanti bos akan tengok budak ni macam mana ni. Dia datang pancur tak pancur. Kalau tu tak pukul 8.30, datang pukul 8.35, 8.40. Kalau 8.30, you tu 8.30, you kena awal lagi. Kalau 8.30 tu, you dah late, you kena datang sini lebih kurang 10 minit ke, dah ada depan PC lah. Jangan duduk bayar, mesti datang ke sini. Nampak staff yang minum pagi kan. Itu tak bagus sebenarnya. Kita ada orang mantau kita. Kita kena ada kat sini. 8.30 kita dah start dah. Bukan 8.30 kita boleh start komputer. Kan? Macam tu.
Kalau kat sini fleksibel je kerja-kerja. Sini kalau lecturer dia fleksibel lah. Kalau Tapi kalau staff macam saya, macam admin ni, tetaplah waktu kita 8:30 lah. Tapi itulah kita cakap macam ni, tapi realitinya kadang tu bos pun tak nak pantau kan. Yes. Tapi ada masanya kalau katakan timbul masalahnya kalau berlaku apa-apa ni lah, beberapa masalah timbul, kita kena persalahkan. Bos tak backing kita. Kalau kita ni kira macam on time ataupun punctual, kalau kita ada masalah sikit pun bos akan ni tau, oh tak apalah, dia ni macam okey rajin. Tapi mungkin dia ada bos ada belas kasihan. Faham tak kan? Kalau dia macam tu, dia pun malah lah memang datang lewat. Macam tu lah perangai. Dia tak siap. Kan? Dia tak nak backing lah. Kemudian kita kena pandai berkemahiran analisa data. Data tu, tengok data je kita boleh analisa. Kita ada kemahiran tu. Kan? Itu penting tu, bos nak tengok benda tu. Sekarang ni memang data je. Dia tak nak cakap, dia nak data. Kalau Prof VC ni kan, kalau meeting perusahaan kan, dia tengok data je lah. Dia tak suka cakap okey baik, aktiviti belajar ni okey. So mana data dia? Mana bukti dia? Apa dia punya evaluation dia, evidence dia? Ada data. Kan? Kemudian kita kena kemahiran penyelesaian konflik. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang profesional. Kerana tu bos saja bagi kita konflik kat kerja kan. Macam mana kita nak selesaikan? Kita buat dia macam apa cara dia? Kerana tu waktu bila konflik sangat dia jadi pening. Dia tinggal gitu, dia left gitu je. Itu tak bagus lah. Bos kerana tu saja dia bagi je. Kerana tu kalau kita tak pandai, kita boleh jumpa dia sendiri. Cakap, bos saya buntu lah. So itu pun dah okey. Jadi kita ada something, kita mana kita ambil serius benda tu. Jangan terbiar je. Budak ni katanya bukan pekerja dia nak lah. Kalau budak yang tanya ni, dia ada harapan untuk saya perbaiki dia. Kan? Macam tu. Okey. Haji, soalan terakhir. Berikutan timbul isu tentang program internship, di mana ada pihak mendesak supaya pihak majikan membayar intern ni dengan suatu kadar bayaran. Apakah pendapat Tuan Haji mengenai isu itu? Internship ni ada banyak isu internship ni. Ada yang bagi sikit, ada yang tak bagi banyak, tapi langsung pun ada kan. So sebenarnya semua bayaran untuk program internship memang sering jadi topik perdebatan lah. Di mana, tapi sebenarnya pada pendapat saya lah, penting untuk ingat bahawa tujuan dari program internship adalah untuk memberikan pengalaman kerja kan, dan kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai pekerjaan yang dibayar penuh lah. Tapi bayar pada saya salah satu motivasi untuk bekerja kan. Yang paling penting ni adalah dia ada pengalaman untuk tersebut. Bayar sikit atau banyak ke, tapi kalau banyak alhamdulillah kan. Kalau tak langsung pada saya tak wajar lah. Tak wajar lah kan. Kita ada juga walaupun sedikit pada saya lah kan ya. Namun kalau kita dapati satu perusahaan tu memilih untuk tidak membayar internship, maka perusahaan harus memastikan bahawa intern dapat manfaat yang signifikan daripada program internship lah, seperti pengalaman kerja yang berharga. Maknanya kalau lepas dia kerja nanti buat internship nanti sure dia dapat kerja. Maknanya diserap ke situ kan. Macam dia ada macam satu, dia kata kursus okey, lepas buat internship ni the grad je datang garanti kan, gaji sekian. Maknanya itu pun motivasi juga kan. Kemudian perlu diingat juga bahawa beberapa negara diundang menetapkan persyaratan pembayaran bagi program internship yang dilakukan dalam konteks bisnes ataupun organisasi. Oleh itu sebaiknya perusahaan mengacu kepada undang-undang setempat dan peraturan perusahaan yang berlaku untuk menentukan kebijakan. Maknanya bergantung kepada ni lah. Macam UPTM ni pun dia kena cari juga tempat-tempat yang selalunya internship ni you cari sendiri ataupun lecturer carikan. Cari sendiri lah ya. Mana masa cari tu dia ada tanya dia dapat berapa ke apa ke tak ada. Sebelum ni kita orang
intern untuk jadi cikgu lah kat sekolah Ya. lah. Yang tu tak ada bayaran lah. Tak bayaran lah. Sejak dari zaman dulu lagi tak ada bayaran untuk intern jadi cikgu. Oh tak ada Tak ada. Pengalaman je lah ya. Kalau kos ni mungkin ada kan? Yang ni Kau memang apply. ada. Kalau yang sekarang kita ada apply English. Oh belajar dulu lah. Macam tu TESL pun kalau nak yang ada allowance untuk intern pun untuk sekolah-sekolah yang private. Swasta. Swasta saja. Kalau yang sekolah-sekolah kebangsaan biasa memang tak ada bayaran. Oh macam tu Itu lah bergantung pada ni lah. Organisasi ke Organisasi tersebut lah ya. Itulah saya. Okey, itu saja interview kali ni. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa luangkan tenaga Haji untuk panjang soalan. Kena study juga kan. Bukan nanti saya Effort. study. Okey, terima kasih Haji. Okay.